Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Wujudan negeri Perlis sangat berkait rapat dengan pergolakan politik yang berlaku di negeri Kedah antara tahun 1821 hingga 1839. Pergolakan ini berpunca daripada serangan dan penguasaan kerajaan Siam ke atas jajahan ini sehingga menimbulkan suasana huru-hara di dalam negeri. Kekejaman pihak Siam ke atas mangsa-mangsa perang tanpa mengira jantina dan umur menimbulkan kebencian penduduk tempatan. Atas keazaman untuk memiliki kembali wilayah Kedah, orang-orang Melayu kemudiannya telah melancarkan serangan secara besar-besaran antara tahun 1838 hingga 1839 dan serangan ini hampir melumpuhkan askar-askar Siam, terutama Angkatan Ligor. Namun begitu, ketibaan beribu-ribu askar Siam dari Bangkok di samping bantuan dari pihak British yang bersifat talam dua muka menyebabkan serangan hebat itu dapat dipertahankan. Semasa penguasaan Siam, kuasa pentadbiran dan kawalan negeri Kedah di bawah tanggungjawab Raja Ligor. Kerajaan pusat Siam di Bangkok kurang menyenangi sikap Raja Ligor yang mengawal sepenuhnya negeri Kedah dan jajahan-jajahannya. Justru itu, apabila Raja Ligor meninggal dunia pada 14 Mei 1839, kerajaan pusat Siam telah menghadkan kuasa dan kawalan Raja Ligor seterusnya. Kematian Raja Ligor tersebut telah membawa satu titik perubahan kepada dasar dan pelaksanaan politik dan pentadbiran kerajaan Siam terhadap negeri Kedah dan jajahan-jajahannya. Untuk mengatasi keadaan tidak stabil di negeri Kedah, para pembesar kerajaan Siam telah membuat rombakan dan menyusun semula cara pentadbiran negeri Kedah dan jajahan-jajahannya. Mereka menyedari bahawa orang-orang Melayu tidak menyenangi gubernur dan pegawai-pegawai Siam yang ditempatkan di wilayah mereka. Sehubungan itu, Raja Besar Siam telah melantik beberapa pembesar di kalangan orang Melayu sendiri tetapi yang pro-Siam untuk menggantikan gubernur dan para pegawai Siam berkenaan. Lanjutan daripada itu, negeri Kedah telah dibahagikan kepada 4 buah negeri yang berasingan dan setiap negeri mempunyai gubernurnya sendiri iaitu Kedah, Setul, Kubang Pasu dan Perlis. Bagi negeri Perlis, Raja Long Krok dilantik sebagai gubernur, manakala Syed Hussein Jamalulail sebagai timbalannya. Detik ini merupakan detik bersejarah bagi negeri Perlis yang telah mendapat pengiktirafan dan sokongan dari pihak British yang terasa terancam dengan Kedah. Raja Long Krok mangkat setelah 4 bulan dilantik sebagai Gubernur Perlis. Selepas kemangkatan Raja Long Krok, Syed Hussein Jamalulail telah dilantik oleh Siam sebagai Gubernur Negeri Perlis menggantikan Raja Long Krok. Pada tahun 1843, Raja Syed Hussein Jamalulail telah ditabal menjadi Raja Negeri Perlis. Baginda ditabal oleh Raja Rama III, Raja Siam. Negeri Perlis ditadbir oleh keluarga Diraja Jamalulail yang digelar sebagai Raja, tidak seperti negeri Melayu yang lain
menggunakan gelaran Sultan. Negeri Perlis suatu masa dulu merupakan sebahagian daripada negeri Kedah. Kota Indra Kayangan adalah sebuah kota kerajaan negeri Kedah yang dibina oleh Sultan Diyaudin Al-Mukarram Shah, ibni almarhum Sultan Muhyiddin Mansur Shah pada tahun 1661 Masihi hingga 1687 Masihi. Kota Indra Kayangan merupakan pusat pemerintahan negeri Kedah. Dan di sinilah baginda bersemayam bersama pembesar negeri menjalankan pentadbiran negeri. Kawasan Kayang dipilih sebagai kota istana kerana kedudukannya yang strategik dari segi perhubungan, pertahanan dan juga persekitarannya yang menarik. Perkataan Kayang dipercayai diambil daripada pengucapan baginda yang sering menyebut kota yang dibinanya itu seperti kayangan. Kota ini terletak di tebing Sungai Perlis, kira-kira 5 km dari muara Sungai Perlis. Luas kawasan kota dianggarkan 6 hingga 8 km persegi dengan bersempadanan beberapa buah bukit sebagai benteng pertahanan di samping tembok setinggi 6 kaki hingga 7 kaki. Pada bahagian luar kota iaitu di kaki tembok kota, dipercayai terdapat parit yang digali sedalam 5 kaki hingga 6 kaki dan lebarnya antara 7 kaki hingga 8 kaki. Tujuannya adalah untuk menghalang musuh menyerang kota tersebut. 2 buah pintu kota utama turut didirikan. Terdapat sebuah istana tempat baginda bersemayam di dalam kawasan kota, manakala berdekatannya pula terletak rumah pembesar utama iaitu Temenggung dan Bendahara. Bahagian hadapan istana pula terdapat balai penghadapan di samping pelbagai kemudahan lain di pekarangan istana. Sebelum mangkat, baginda telah menggantikan tahta kerajaan kepada cucu baginda bernama Tengku Ngah Putra, tetapi tidak mendapat perkenan pembesar-pembesar Kedah kerana ayahanda baginda berketurunan Raja Bugis. Selepas baginda mangkat, para pembesar telah menabalkan putera baginda, Tengku Ataullah Muhammad Shah, menjadi Sultan Kedah, dan ini menimbulkan kemarahan kepada pihak Bugis. Tengku Ngah Putra bersama angkatannya menyerang Kedah, dan ini memaksa Tengku Ataullah berundur dan bersemayam di kota Bukit Pinang. Perubahan pusat pemerintahan dari kota Kayang ke kota Bukit Pinang menyebabkan rakyat jelata turut berpindah. Maka kota Kayang telah terbiar mengharungi detik-detik kemusnahannya dari hari ke hari, sehinggakan keseluruhan kota yang telah dibina itu luput sepenuhnya, dan yang tinggal hanyalah makam almarhum Kayang yang menjadi fakta sejarah tentang kewujudan kota Indra Kayangan. Almarhum Kayang pertama atau Sultan Diyaudin Al-Mukarram Shah dari 1661 hingga 1687, Sultan Kedah ke-15 yang membangunkan Kota Indra Kayangan sebagai pusat pemerintahan negeri Kedah. Baginda menggantikan Sultan Muhyiddin Mansur Shah atau Almarhum Sena dari 1653 hingga 1661 yang bersemayam di Kota Sena berhampiran Bandar Kanga. Beberapa aspek kemajuan telah diperkenalkan di negeri Kedah semasa pemerintahan Almarhum Kayang pertama. Antaranya ialah pengenalan mata wang berbentuk 8 segi yang diperbuat daripada campuran perak dan tembaga. Pengenalan undang-undang baru bagi negeri Kedah yang dinamakan Undang-Undang Kedah mengandungi 16 perkara. Pembinaan tali air yang dikorek menggunakan tenaga manusia bermula dari tebing selatan Sungai Perlis hingga ke anak bukit di Kedah. Bermulanya hubungan luar Kedah dengan pihak berkuasa Bugis
di Makassar. Di sebelah makam almarhum Kayang pertama ialah makam menantu baginda, seorang putera Raja Bugis bernama Juang Tawa. Okey, di Kota Kayang ni dipercayai ini adalah istana yang sebenar. Reka bentuk istana yang sebenar. Reka bentuk yang sebenar. Dia ada bumbung yang bertingkat-tingkat, dan reka bentuknya pun dipercayai inilah reka bentuk asal yang lebih kurang lah. Jadi kat sini kata wanita, kawasan ni hanya diduduki oleh Temenggung dengan bendahara saja, dan rumah Temenggung dan bendahara terletak di bahagian sana. Bahagian sana. Nampak tu bumbung merah sana tu. Jadi Sultan duduk kat sini. Ni istana Sultan. Jadi yang kat sana tu kawasan rumah bendahara dengan Temenggung. Area taman ni. Jadi ini area taman dia yang sebenar lah. Jadi ini kawasan-kawasan taman yang sebenar. Istana Kayang dulu. Sebab tu dia ada perigi kat situ. Sebab tu ada perigi kan. Perigi raja kat situ. Itulah sebab raja mandi kat situ lah. Oh, raja mandi kat situ. Raja mandi kat situ. Mana ada saluran? Oh, tak ada saluran. Tak ada. Okey. Jadi ini taman yang sebenar lah. Tidak jauh dari makam Kayang pertama di Muzium Kota Kayang, dalam 2.5 km atau 4 minit, terdapat makam Sultan Diyaudin Mukarram Shah Ibni almarhum Sultan Muhammad Jiwa Zainal Azilin Shah yang terletak di Jalan Marhum Kayang dalam satu kawasan perkuburan Islam di sebuah kampung. Baginda ialah raja muda yang memerintah Kayang dan Setul. Baginda ditabalkan menjadi pemangku Sultan Kedah pada 1797 hingga 1804 kerana anak saudara baginda Tengku Ahmad Tajuddin belum cukup dewasa. Semasa baginda menjadi sultan, baginda telah mengahwinkan puteri baginda Tengku Sofia dengan seorang peranakan Arab bernama Said Harun Jamalulail dan seterusnya mengurniakan daerah Arau kepada mereka berdua menjadi pusaka hingga ke anak cucu. Baginda juga telah membenarkan Inggeris memajak seberang perai melalui perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1802 sebanyak 4,000 setiap tahun kepada Sir George Leith mewakili pihak Inggeris dan Hakim Ibrahim mewakili pihak negeri Kedah. Setelah 8 tahun memerintah, baginda kemudiannya menyerah kembali tahta kerajaan negeri Kedah kepada anak saudara baginda Tengku Ahmad Tajuddin. Baginda Sultan Diyaudin Mukarram Shah diputerakan di kota Bukit Pinang dalam tahun 1754 dan mangkat pada 1815 akibat kegeringan dan dimakamkan di Kampung Langgar Kayang dengan dikenali sebagai Almarhum Kayang Kedua. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah.
Assalamualaikum.